Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juru terbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan metod asal iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Metod yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak Tulin. Saya Wan Akmal Hakim bin Wan Aizal, asal dari Muar. Saya umur 20 tahun dan masih belajar dekat asrama madrasah. Maknanya kalau 20 tahun dekat asrama madrasah ni belajar untuk apa? Belajar untuk diploma ke macam mana? Okeylah, saya terangkan sikit sistem madrasah ni. Dia bergantung pada individu. Kalau cepat budak tu, cepatlah dia keluar. Dia tak ada tekanan. Dia hafalan, kita hafal. Kalau pick up, cepatlah habis. Dia ada dua sistem. Pertama untuk khatam, yang kedua untuk syahadah. Khatam ni macam biasalah, kita hafal sampai khatam, dah khatam, lepas tu kita ulang sampai dapat sehari baca 10 juzuk, barulah namanya syahadah. Barulah keluar dari asrama. Sebagai pelajar berasrama madrasah, ada tak buli-buli ni? Biasa kan? Biasa buli-buli ni ada Tapi buli tahap yang macam mana tu? Saya asrama daripada madrasah ni daripada 2013 sampai sekarang. Daripada perjalanan nak ke khatam sampai nak ke syahadah ni. Jadi dia ada perubahan lah dari segi buli tu. Kalau dulu saya pernah kena, pengalaman saya tak isap rokok. Tapi saya duduk dengan orang yang isap rokok. Jadi bau tu ada dekat saya. Jadi bila kantoi dengan senior, dia tarik saya. RKO Kap, kena RKO. Tiba-tiba segenggam benjol, segenggam macam ni. Sebelah kepala ni, macam ni. Boleh bayang kalau pakai kopiah ni, terangkat ni. Masya Allah. Aduh. Jadi, tapi saya tak beritahu mak ayah, saya tak beritahu. Saya cuba survive. Saya tahu kan, kita pun tahu hidup kat dunia ni setiap benda yang berlaku ada hikmah dia. Alhamdulillah. Bila saya dah jadi senior, baru saya tahu kenapa orang buat dulu saya kena macam tu. Supaya tak membusukkan nama madrasah tu sendiri. Tapi bila dah berubah, zaman tu dah berubah, jentik budak tu sikit je, Alamak, lain teruk Nama saya Muhammad Ismadan berasal daripada Johor. Tingkatan? Tingkatan 5 kan? Tingkatan 5. Oh, maknanya dah senior lah. So, duduk kat asrama daripada tingkatan berapa? Saya dari sekolah rendah kan? Dari darjah 5. Oh, okey. Mantap. Lepas tu saya sambung tingkatan 4. Ya kan? Jadi, soalan saya lah. Pernah kena buli? Oh tak kan? Pernah. Kena buli yang sampai tahap macam mana tu? Ada pernah cedera ke? Ada pernah rasa tekanan perasaan ke? Ataupun bagi awak benda tu biasa-biasa je? So tahap macam mana buli yang awak pernah kena tu? Buli bagi saya tak pernah merasa lah Kak bagi saya. Saya pernah duduk asrama, saya tak pernah buli lah. Dan bila awak dah senior sekarang ni, pernah awak buli orang? Saya bukan nak cakap buli lah. Saya tengok setengah, dia tengok setengah kawan lah Kak. Setengah orang macam
dia macam dia senior, dia akan tengok orang lah. Senior dia akan tengok orang tu lemah, bully macam tu lah bagi saya lah. Dan saya fokus pada macam kawan-kawan yang biasa-biasa, macam kita tengok macam kita pun senior kita tak boleh belagak sebab kita pernah merasa macam diorang merasa. Pendapat awak, kes-kes buli inilah, dekat mana sebenarnya punca dia? Punca daripada pengurusan asrama sendiri ataupun daripada pelajar sendiri? Sebab yang boleh dilibatkan dua tu je lah, pengurusan asrama dengan pelajar. So bagi awak, mana yang sepatutnya dia punya punca dia? Punca dia bagi saya kawan-kawan lah kan. Pengurusan asrama ni dia cuma bagi saya, dia hanya cakap tentang sekolah macam mana, disiplin. Sebab disiplin kan nombor one kan, mana-mana kita duduk asrama, disiplin bagi saya nombor one. So macam kes bully ni bagi saya tengok seseorang lah. Macam macam dia bully tu, bully ni orang cakap terlampau bully tak boleh juga sebab yelah kan bagi saya terlalu berat kan. So macam saya dah tata 5, saya contoh sebagai senior, saya menegur lah yang mana betul salah macam tu lah. Tapi setuju tak kalau saya cakap buli ni bukanlah satu perkara yang wajib perlu ada dekat semua asrama, tak kisahlah peringkat mana, askar ke, pelajar sekolah ke. Tapi setuju tak kalau saya cakap buli ni adalah satu budaya, walaupun sebenarnya benda ni secara logik akal dia satu benda yang tak bagus, tambah-tambah dekat peringkat sekolah lah. Tapi setuju tak kalau saya cakap buli ni satu budaya yang tak boleh dielakkan. Walaupun kita ni masuk dekat sekolah tu baik macam mana pun, kita berkawan dengan orang yang baik macam mana pun, tiba-tiba akan ada je satu golongan lain, dia tengok kita, dia tak puas hati, dia akan cari pasal, akan cari point untuk kita bully. So setuju tak? Yes sir. Mana-mana macam kita duduk tu mesti ada macam tu. Memang betul. Gaya orang cakap memang gaya lah. Macam tu. Bagi saya lah. Sebab yelah macam mana kita pergi pun tempat orang, kita akan merasa budaya memang ya. Betul. Bagi saya lah. Kalau asrama ni orang cakap kena satu kena kuatkan mental lah. Satu kena kuat mental, fizikal kita kena kuat lah. Itu bagi saya. Bully ni dia mana nak cakap betul lah macam awak cakap lah, dia ada peringkat-peringkat dia lah. Ada yang teruk, ada yang tak teruk. Dia bagi saya orang yang membuli itu pemikiran dia macam mana, dan juga orang yang menerima bully itu pemikiran dia macam mana. Ada setengah orang, kalau macam kita tengok video yang viral tu, ada setengah orang mungkin nampak tumbuk perut tu satu benda, teruknya tumbuk perut, nanti injek lah apa benda. Tapi bagi saya lah, benda tu normal sebenarnya. Ya, betul tak? Ya, itu benda tu normal. Betul normal, tapi bila benda tu dah spread out, and then netizen, kita tahulah orang-orang dekat internet ni dia akan suka bagi pendapat ikut kepala dia masing-masing. Mungkin ada pendapat tu pun datang daripada orang yang tak pernah kenal pun pasal asrama ni. So diorang anggap benda tu dia ada mixed reaction lah. Ada orang setuju, ada orang yang tak setuju. Itulah dia, senang cerita lah. Once benda ni viral, memang tak dia buat apa lah. Biasa macam yes. Asrama ni ibarat macam kita alam yang kuatkan mental. Macam betul? Kita kena mental tu kena kuat lah. Macam kita, macam contoh sini, contoh ajar kita suruh basuh baju tu, benda tu kena biasa. Sebab nanti kalau kita masuk macam, contohlah macam kita nak masuk bahagian tentera kan. So kalau kita dah masuk ke bilik bujang tu, kita akan merasa apa yang kita pernah duduk asrama. So bagi saya mental tu kena kuat lah. Kedua fizikal. Macam tumbuk, kena macam yang viral tu kan. So bagi saya, benda tu biasa lah. Cuba tengok setengah-setengah individu rakyat bagi saya lah. Awak sebagai pelajar, apa yang awak boleh buat? Bagi saya, orang kata mungkin lah, nak bagi kesedaran dekat pelajar-pelajar ni, okey, nak bully apa semua, tapi janganlah sampai teruk-teruk apa semua. Bagi saya sebagai pelajar, kita mengerti disiplin lah nombor one. Mana-mana disiplin kan, disiplin tu nombor one. Bagi saya bully ni secara logik jangan buat lah. Sebab satunya kalau kita buat, kita tahu masalah akan datang, akan jadi macam dia. So bagi saya disiplin tu mana-mana kita akan pergi. Lepas tu saya sebagai pelajar, kalau kita betul nak belajar, kita tak akan buat benda-benda macam tu, okay, bagi saya. Kita fokus pada yang satu lah.
kita macam nak bully tu, bully biasa tu biasalah, macam gua kasar tu biasalah. Macam dah tumbuk lebih-lebih tu dah teruk lah. Satunya sebagai kita dah membesar, kita akan tahu benda tu akan bagi saya. Kalau awak nak sambung sikit awaknya cerita tadi yang kata benjol kepala tu. Oh, yang pasal tu. Yang pada tu lepas saya kena tu, saya blank. Saya tak tahu apa jadi. Dan bila saya bangun, kepala saya kebas sebelah kanan. Sebelah kanan kebas. Jadi saya raba lah. Raba pasal tinggi tau kepala aku ni. Saya raba satu kepala, tertimbul lah. Wah, dah takut dah ni. Tertimbul. Lepas tu ada ais sebelah kepala saya kan. Mungkin dia orang dah rasa serba salah ke apa. Saya tak sedarkan diri. Saya tekap. Lepas tu saya cuba pakai kopiah. Tak boleh pakai kopiah biasa. Kena pakai kopiah yang tinggi. Tiap masa pakai kopiah. Bila mandi bawa ais apa semua kan. Sampai dari tu. Lama tu. Dalam makan masa 2 minggu. 2 minggu baru okey. Lepas tu dah lama. Saya pun dah terima keadaan. Jadi kat situ saya dah berhati-hati duduk kat asrama. Masa tu baru lagi saya tak tahu kan macam mana cara nak hidup kat asrama. Ada orang kita boleh campur, ada orang kita tak boleh campur. Nak selamatkan diri dari kena bully macam mana. Jadi bila saya dah survive lama, saya pun dah jadi senior. Jadi bila senior tu ada satu kes ni. Ada seorang budak kecil, dia ni orang kata maplak lah kalau Kap tahu kan. Maplak. Dia kuat beritahu kan, mengadu domba lah kata orang. Jadi dia ni perkara kecil pun dia nak besar-besarkan. Sampai ada kawan saya ni kena buang 2 orang sebab dia. Saya tak nak, bukan nak cerita aib ke apa kan. Jadi masa tu kita orang sabar. Selagi tak kena kat diri saya tak ambil campur lah. Sampai satu tahap nama saya naik. Sebab dia cakap kami pelajar lelaki gay. Buat kerja 5 orang dalam satu tandas. Saya dah sabar lama. Saya tak naik apa-apa, saya tak pernah pukul budak dekat asrama lepas daripada kejadian yang masa saya junior. Sampailah masa tu. Jadi bila dah nama saya dah panas sebab adik saya perempuan, dia Hafizah, pelajar perempuan dekat madrasah samalah masa tu. Jadi saya takut adik saya kena. Jadi saya fikirkan adik saya lah dengan nama saya. Saya pun masa tu tengah nak ambil syahadah. Jadi saya pun apa lagi, terbuka lah. Dia bagi sikit kan. Lepas tu tak jadi apa. Masuk kes. Kes balai. Jadi lepas tu dia macam orang kata apa, play victim lah kan. Itu biasa jenis-jenis maplak macam tu. Orang bagi badan, kaki dia yang patah. Dia datang kaki dia dah berbalut macam tu. Tapi boleh pijak tanah. Lepas tu bapak dia pun buat tuntutan, cakap tak 10,000 seorang, satu 4 orang kena dakwa. Tapi masa kat dalam pun sebelum kita orang keluar balik, tak ada masuk lock up ke apa, tak ada lah. Tapi polis tu lebihkan kepada kita orang. Sebab dia tanya kita orang 2 kali, dia tanya budak tu 2 kali. Kita orang jawapan yang sama, budak tu jawapan lain-lain. Pertama kali dia jawab lain, kedua jawab lain. Jadi polis tu kata, bapak dia pukul kau tak? Kami jawab ada. Baik kau buat cover report. Jadi kat situ report dia dah berlaga. Sebab bapak dia tak minta perbincangan ke apa ke kebenaran daripada madrasah untuk masuk. Terus masuk je terus serang kita orang. Jadi kat situ dia dah berlaga, jadi report hold. Tu yang bapak dia jadi palatau. 40,000 seorang dalam masa 1 minggu. Jadi tak boleh settle kan. So madrasah pun apa lagi, terpaksa keluarkan kita orang. Keluarkan kita orang dan tanggung kos 40,000 untuk 4 orang. 40,000 kali 4 lah macam tu.
Banyak tu payung. Jadi daripada situ definisi saya dah berubah lah pasal bully ni lah. Bully macam suruh-suruh tu itu bully. Memalukan. Sebab saya dulu pernah kena. Tengah tidur pukul 3 pagi ni budak senior kejut, tolong ambil air panas dekat masjid, jalan kaki. Bagi saya itu bully. Tolong basuh baju ke, suruh basuh baju, suruh ambil air ke apa ke, itu bully. Kalau macam pukul ni, itu bukan bully lah. Itu lebih nak membaikkan budak. Sebab kita mana ada orang masuk tempat baru, dia tak kita tak tunjukkan diri kita kena. Mana pernah kan? Biasa mesti orang tengok kita macam mana dulu, ada aim, budak ni yang kena bagi. Biasa orang macam tu lah. Betul. Kan, jadi kat situ yang macam yang kalau kena pukul-pukul ni ragging lah bagi saya. Itu normal lah. Ragging, yes. Kalau tak cap tak jadi macam ni kan? Cap tak jadi. Betul, Orang setuju. tegas macam ni. Betul, setuju. Dia bagi saya lah, macam awak cakap tadi lah, dia normal lah bila kita ada orang baru masuk, bila kita tengok dia punya perwatakan tu macam tak kena dengan persekitaran baru tu, so kita nak, orang kata nak ada ice breaking lah. Supaya so kau kena menyesuaikan diri, kau kena ikut perangai. Orang kata masuk kandang harimau mengaum lah kan. Janganlah kau kambing, kau masuk kandang harimau, kau nak mengembek juga. Tak boleh. Betul. So in order nak menyedarkan dia, kita kena sikit lah kan, sikit. Salam pengenalan orang panggil. Betul, salam pengenalan. Dia macam ni lah, bagi saya lah, benda ni takkan timbul, takkan jadi satu benda yang kecoh kalau tak ada social media sebenarnya. Tak ada orang rakam, tak ada orang yang nak menghebohkan, tak ada palatau-palatau ni, tak ada jadi benda-benda ni. Sebab benda ni daripada dululah, benda-benda bully, benda-benda ragging lama dah. Kalau zaman saya dulu, ada orang kamera, ada Facebook semua ni, lagi teruk hari-hari ada. Sebab hari-hari orang kena bully. Biasa. Tambahlah. Bukanlah saya nak claim askar ni lagi teruk ke apalah. Kalau askar lah, yang kena bully, yang orang kata yang sah, yang tak sah, yang underground, dia ada je bully yang diluluskan, bully yang orang buat permohonan untuk nak bully kita dapat kelulusan, okey boleh bully, okey kau ambil 2 jam bully. Tapi itu yang sah. Yang tak sah, yang underground, yang pukul 2-3 pagi ni ada juga. Sampai tahap kena bogel, kena makan tai apa semua. Tapi itulah, mungkin saya tak ada terlintas sikit pun, walaupun daripada sekolah saya kena pukul, sampailah duduk askar kena pukul, saya tak ada terlintas sikit pun saya nak kena bagi tahu mak dengan bapak. Sebab bagi saya, kalau saya bagi tahu mak dengan bapak, saya lemah. Betul. Lagi satu, mungkin pemikiran mak dengan bapak saya ni jenis yang old school sikit. Kalau kita report, dia akan cakap, padahlah muka kau, siapa suruh kau masuk askar? Siapa suruh kau masuk ni asrama? Tak pun, kena lagi teruk. Old school. Old school. Old school macam tu. Kalau mak dengan bapak sekarang, bila anak dia mengadu, alamak kesiannya, kena ni nak kena saman ni. Payah pula kan. Betul. Macam saya sendirilah. Saya dengan anak-anak saya lah, walaupun yang paling besar sekarang ni dan baru nak masuk darjah 4. Dia ada je cerita, darjah 3, okey? Darjah 3, kena bully, kena apa. Tapi mungkin sebab cara didikan saya, so dorang sendiri bukan jenis yang report. Bila benda dah habis minggu, 2 minggu, baru dorang cerita. Hari tu ada orang ambil abang punya duit. Lepas tu tanya dia, habis tu abang buat apa? Mula-mula sekali 2 tu abang bagilah. Dia nak singgit abang bagi. Lepas tu abang marah dia balik. Maknanya bagus, Alhamdulillah saya dapat menerapkan dekat anak-anak saya ni, kalau jadi sesuatu yang macam tu, kau kena fikir sendiri. Walaupun dia dekat darjah 3, Alhamdulillah dia kena tahu nak cari jalan keluar untuk nak defend diri dia.
Tapi kita pun tak nak lah sampai jadi teruk kan. Kalau sampai tahap budak darjah 3 pukul-pukul cedera tu, dia nak kena report lah. Tapi setakat benda-benda yang orang kata dekat level yang normal ni, yang dia boleh deal sendiri, dia deal sendirilah. Macam tu lah. Saya orang tak dapat ambil kesempatan dekat dia lah. Kalau atas daripada didikan. Betul. Benda-benda yang macam ni, dekat mana punca dia? Pengurusan asrama ke ataupun dekat pelajar sendiri? Dekat pelajar sendiri. Okay, dekat pelajar sendiri. Sebab kadang depan pengurusan, depan kaki tangan, dia tak berani tunjuk belang. Tapi bila dengan sama-sama dia, dia tunjuk taring. Dia macam tu. Jadi Betul. bila kita beritahu kaki tangan, dia nakkan bukti. Mana bukti budak ni? Dia budak kot. Macam tu. Jadi budak tu dia macam tu lah pada budak. Mungkin kaki tangan ada berarti. Tapi sebab dia depan kaki tangan, depan cikgu-cikgu, depan ustaz-ustaz, dia baik. Tapi belakang-belakang kita tak tahu perangai dia macam mana. Selaku pelajar lah, apa kita boleh buat? At least nak kontrol lah. Ataupun setakat nak bagi kesedaran. Kenapa kau perlu membuli? Apa tahap yang kau boleh buli? Dan sekiranya kau yang dibuli tu, tahap mana yang bully ni teruk yang kau perlu report ataupun tahap mana yang bully ni sebenarnya normal dan kau perlu terima? So apa hakim punya pendapat dekat situ? Dapat saya kena ada mesyuarat, kena ada kerjasama antara senior dengan ataupun pelajar dengan kaki tangan. Kalau buat aduan, boleh buat aduan. Jadi kalau macam warden tak sepenuh masa, bagi pendapat saya, ada je madrasah yang buat. Bagi separuh ataupun suku daripada kuasa warden untuk kuasai junior-junior. Untuk pantau lah. Dan warden pun ada boleh buat macam limit lah untuk senior ni bagi dekat junior. Apa dia punya limit dia. Tak sampai patah, tak cacat kekal. Lepas tu tak mati, daripada segitu. Dia ni punca daripada pelajar dan orang kata kena betulkan mindset pelajar tu lah. Betul. Bagi saya senang lah. Pelajar yang kena pun kena sama-sama betulkan mindset. Yang nak bagi ni tak boleh ikut nafsu. Yang kena ni pun tak boleh nak play victim sangat. Macam tu. Cuma tu lah. Bagi saya lah kepada ibu dan bapa lah. Mungkin benda ni pun ada yang tadi pun ada yang komen kata nanti apa perasaan balik daripada asrama, anak cedera lah, benda lah. Senang cerita lah. Kalau tak nak kena bully, tak payah suruh masuk dekat asrama. Tapi kalau kau tak masuk asrama pun anak kau kena juga. So aku tak ada nak cakap apa-apa lah. Senang cerita. Betul. Itu benda yang kalau tak nak apa benda suruh duduk dekat rumah. Ambil Twitter, datang mengajar kat rumah, ambil SPM pun dari rumah pun. Tapi janganlah terkejut kalau keluar-keluar tiba-tiba anak kau jadi pondan. Kalau yang lelaki lah. Yelah, tak kenal dunia, tak jumpa orang, tak bergaul dengan orang, duduk rumah, bawa ketiak mak je. Itu macam mana? Macam kata tak bawa burung macam tu.